Waktu Ramadan berpusu-pusu orang ke masjid, terutama hari pertama. Allah. Malam hari pertama tak ada tempat. Jenuh berhimpit-himpitan. Hari kedua nampak lengang sikit lah. Jangan hari pertama. Yang kita khawatiri habis Ramadan, jangan sebut solat sunat, yang wajib pun dia lupa. Masuk Ramadan, yang wajib dia buat campur tarawih. Wow. Campur tarawih. Tarawih 8 campur 3. Habis bersama imam. Ada imam buat 20 campur 3. Habis bersama imam. Wow. Imam bagi salam, dia bagi salam. Imam more, dia more. Bersama imam. Alhamdulillah. Masuk Syawal, yang fardu pun dia tak buat. Apa maksudnya? Puasanya tak ada kualiti. Sebab apa kita berani mengatakan puasa itu tiada kualiti? Sebab dia tak menghasilkan apa yang Allah mahu. Yang Allah mahu bukan yang kita mahu. Kita siapa? Sebab orang bertakwa nombor satu yang akan dimanifestasikan ialah taat, bukan maksiat. Ingat, bukan lupa. Syukur, bukan kufur. Sebab itu saya suka kenyataan yang pernah dibuat oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi berkaitan Ramadan. Ada kenyataannya yang saya suka dalam bab ini. Dia berkata, jadilah Rabbaniyin. Jadilah Rabbaniyin. Jangan kamu menjadi Ramadhaniyin. Ataupun boleh juga kita ungkapkan begini dalam bahasa kita. Jadilah Rabbaniyun. Jangan kamu menjadi Ramadhaniyun. Ingat dua kalimat tu. Nak kaitkan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Jadilah Rabbaniyun. Rabbaniyun. Jadilah golongan Rabbani. Jangan jadi golongan Ramadan. Faham tak apa maksud dia? Jadilah golongan Rabbani, artinya jadilah golongan yang sentiasa taat pada Rabb. Itu Rabbani. Jadilah golongan yang sentiasa taat kepada Rabbnya. Dalam Ramadan dia taat, luar Ramadan dia taat, di musim raya dia taat, masuk Zulhijjah dia taat, sampai Ramadan tahun depan berterusan dia taat. Itu Rabbaniyun. Jangan kamu menjadi Ramadhaniyun, hanya taat di musim Ramadan. Masuk Ramadan warak macam wali Allah. Lepas Ramadan tukar jadi wali kahwin. Bukan. Jadi wali Allah, dan wali Allah sampai bila-bila dalam bentuk simbolik. InsyaAllah. Jadilah Rabbaniyun, jangan sekadar menjadi Ramadhaniyun. InsyaAllah. Salah satu amalan yang bagus untuk menjadi Rabbaniyun ialah amalan yang hendak saya kaitkan dengan surah Al-Baqarah 185. Tuan-tuan dan puan-puan, hanya sekali, only once, hanya sekali dalam Al-Quran Allah sebutkan Ramadan dan dikaitkan dengan Al-Quran. Only once. Hanya sekali saja terdapat dalam Al-Quran di mana Allah sebut Ramadan dan dikaitkan dengan Al-Quran. Sekali saja. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di musim Ramadan lah Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia sejagat, bukan sekadar bagi orang yang beriman.
petunjuk bagi manusia sejagat. Sebab itu Cat Stevens, superstar, kaji Quran, masuk Islam, dapat petunjuk. Dr. Gary Miller, pakar matematik, Toronto, Kanada, Kristian yang hebat sebelum ini, kaji Al-Quran, dapat huda petunjuk, mengucap 2 kalimah syahadah. Dr. Maurice Bucaille, pakar bedah di Perancis, kaji Al-Quran, mengucap 2 kalimah syahadah, dapat huda petunjuk. Dan ramai seumpama mereka. Sebab Al-Quran petunjuk linnas, untuk manusia sejagat, bukan lillazina amanu, bukan sekadar petunjuk bagi mereka yang beriman. Sebab itu kadang-kala pendakwah luar negara dia hadiahkan Al-Quran kepada non-Muslim, sebab dia faham ayat ni. Kita di Malaysia, hai, hampa bagi kat mereka buat apa? Sebab tak faham ayat ni. Baca tak faham, baca faham, lain. Di barat dia faham. Quran petunjuk bagi manusia. You want to know about the Quran, you want to read the Quran, you want to study the Quran, you want to analyze the Quran, I give you one. Di Malaysia jangan. Sebab dia tak faham ayat ni. Dia ingat Quran untuk dia saja. Tapi alhamdulillah di Malaysia ada otak-otak yang baru. Mereka beri Quran dengan syarat you memang nak baca, nak kaji. Jika you tak mau baca, tak mau kaji, I tak bagi. Ini bukan untuk dibuang-buang begitu, dilempar-lempar begitu. You kena faham. Ini kitab Tuhan. You nak baca, nak faham, silakan. Betapa ramai non-Muslim selepas mengkaji Quran, dia tak tahu mengaji, tapi dia mengkaji. Mengaji tak tahu. Kita yang mengaji. Dia tak tahu mengaji, dia mengkaji. Lepas dia mengkaji, dia masuk Islam. Ramai di barat seperti itu. Al-Quran petunjuk bagi manusia. Dalamnya ada penjelasan bayinat, dan dia juga furqan, pembeza antara yang hak dan yang batil. Tapi yang penting ialah di musim Ramadan lah Quran diturunkan. Sekaligus Ramadan dikaitkan dengan Al-Quran. Dia bergandingan. Sebab itu antara amalan yang bagus di musim Ramadan ialah kita mengaji Quran. Alhamdulillah di Malaysia ia bukan sesuatu yang baharu. Tapi saya nak cadangkan sesuatu yang baharu. Sebab di Malaysia yang sering saya dengar ialah khatam. Nak khatam. Ada yang habis-habis juzuk terus bagi mesej dah kat Facebook, nak beritahu dunia dah. Weh, aku habis dah juzuk ke-6. Dunia nak kena tahu apa dia buat. Malam besok, weh, aku habis dah 7 juzuk. Dia nak kejar khatam. Saya tak pernah dengar di Malaysia orang kejar faham. Tak pernah dengar di Malaysia dia nak faham. Yang saya dengar dia nak khatam. Ada majlis khas untuk khatam. Di surau kita insya-Allah pada malam 27 kita khatam Quran. Tuan-tuan dan puan ada buat kenduri sikit ya. Malam tu ada kenduri special sebab khatam. Tak pernah saya dengar di Malaysia orang nak faham. Maka jadilah kita orang yang tadarus Quran, khatam Quran, tapi tak pernah faham-faham apa Allah kata. Mesej dia apa? Tak minat. Walaupun membaca itu bagus, tiada pertikaian. Walaupun khatam Quran itu bagus, juga tiada pertikaian. Sepakat kita tentangnya. Tapi ada lagi satu yang amat bagus yang kita abaikan sama sekali. Faham. Maka saya nak mencadangkan bagi tahun ini, make a difference. Jadi lain sikit. Iaitu kita baca, kita nak khatam, teruskan. Tapi nak khatam dengan faham.
Bila kita baca dan kita faham, kita jadi lain. Jadi lain macam mana Dr. Daniel? Cuba buat. Cuba buat dulu. Bukan boleh faham, lain macam mana? Tak boleh faham. Kalau I ngaji Quran, I kerja khatam, silakan. I faham, I jadi macam mana? Buat. Do it. Baru faham. Baru faham. Do it. Paling penting ialah kita mampu menilai dah banyak benda. Contoh, kita sebut tentang takwa tadi. Contoh. Kita pun baca Quran. Baca Quran. Duk dengar takwa dari masa ke semasa. Tapi bila kita baca Quran, Al-Quran ada membuat penjelasan tentang takwa, kefahaman kita tentang takwa jadi lain, malah jadi lebih hebat. Contoh, kita sampai ke surah Al-Hujurat ayat 13. Allah bercakap tentang takwa. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang paling mulia, orang paling bertakwa. Oh, patut dah Allah tekankan sangat bab takwa dalam Al-Quran. Allah tekankan sungguh-sungguh tentang kepentingan takwa dalam Al-Quran. Allah tekankan sungguh-sungguh sebab dalam Al-Hujurat 13 Allah mengatakan orang yang paling mulia, orang paling bertakwa. Aku silap mengejar kemuliaan selama ini. Aku merasakan kemuliaan dengan pangkat. Maka baca Quran Al-Hujurat ayat 13, ya Rabbi, ana tersilap. Kemuliaan bukan dengan itu, kemuliaan dengan takwa. Dia baca pula surah Ali Imran 133. Tadi Al-Hujurat ayat 13. Ni baca pula Ali Imran 133. Dan baca dengan faham. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon keampunan daripada Allah. Bersegera. Wasari'u, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat, jangan tunggu tua, jangan tunggu kahwin, jangan tunggu. Wasari'u, bersegera. Bagus peringatan ini untuk Ramadan. Wasari'u, ada benda kena segera, ada benda. Ini antara benda yang perlu disegerakan. Minta ampun, bertaubat. Wasari'u, bersegera mencari maghfirah. Dan juga bersegera untuk kejar lagi satu benda, kata Allah. Apa dia? Wa jannatin, iaitu mengejar syurga. Maksud yang tersirat, bersegeralah beramal soleh dengan tujuan untuk mengejar jannah yang keluasannya seperti keluasan langit dan bumi. Allah kata jannah itu luas, keluasannya seperti keluasan langit dan bumi, luas. Arduhas samawati wal ard, keluasannya seperti keluasan langit dan bumi. Ataupun lebih tepat, keluasannya seperti keluasan langit-langit dan bumi. Samawat plural. Keluasannya seperti keluasan langit-langit dan bumi. Tapi hujung ayat tu signifikan. U'iddat lil muttaqin, aku sediakan syurga untuk orang bertakwa. Faham? Sekarang kita faham. Oh, sebab itu Allah suruh aku kejar takwa. Allah suruh kita yang beriman mengejar takwa. Sebab takwa itu kunci syurga. Tak ada takwa, tak ada kunci nak masuk syurga. U'iddat lil muttaqin. Syurga itu you tahu aku sediakan untuk siapa? You tahu tak aku sediakan syurga untuk siapa? Aku sediakan syurga untuk orang bertakwa. Dia ada takwa, dia ada kunci memasuki syurga di sisi Allah, insya-Allah. Jadi bila kita faham apa yang kita baca, cara kita melihat sebuah kehidupan juga berubah. Kita semakin jelas mengejar sesuatu yang betul. Tidak lagi terawang-awang, tidak lagi teraba-raba. Kita faham apa yang perlu kita faham, kita kejar apa yang perlu kita kejar, sebab ia tuntutan Allah berdasarkan wahyu.
Lantas itulah kepentingan memahami Al-Quran. Maka jangan sekadar mengejar khatam. Tahun ini kita berbeza. Kita baca Quran, alhamdulillah, teruskan dengannya, tapi kita nak khatam dan faham serentak. Itu perbezaan yang tak saya cadangkan. Khatamlah Quran, bagus. Tapi kita nak khatam dan faham. Di Malaysia faham ni kurang. Nak khatam ramai, khusus di musim Ramadan. Bagus, tahun ini kita nak khatam dan faham. Biiznillah. Clear?